فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Waba'd, Alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah sama-sama kita memertabatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cara di antara cara yang pertama sekali memang itulah caranya adalah kita cari ilmu. Kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang huraian-huraian yang muktabar berdasarkan hadis-hadis yang sahih untuk kita sama-sama memantapkan ilmu kita tentang agama, dan barulah kita boleh mengajak orang, berdakwah orang supaya boleh beramal dengan amalan yang betul dan tepat berdasarkan ajaran Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak minta maaf lagi sekali dekat dekat moderator sebab saya yang silap. Sebenarnya saya dah pergi ke depan dah, itu ikut muka surat ni, tapi buku hidayah ni saya tak selak, saya tak letak tali ni, jadi saya duk berharap dengan yang awal lah itu. So memang kita dah masuk, kita dah habis perenggan yang pertama dalam muka surat 208. Saya minta maaf Puan Moderator. InsyaAllah 208 tu betul dah tu, catatan tu betul dah. Saya yang silap. Okey. Tak apa. Jadi kita mula dekat perenggan yang kedua tu, As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Darwaqi. Ahmad Ad-Darwaqi. Kalau tengok sebutan ni bukan Darwaqi, Dawraqi. Sebutan-sebutan ni kadang-kadang bila sebut tentang Sa'id Al-Musayyab, ada yang bila kita cek balik dari segi sejarah, Sa'id sendiri dia tak suka orang panggil dia Ibnul Musayyab, tapi dia Ibnul Musayyib. Dan ada beberapa jenis nama lagi yang sebenarnya ada sedikit isu, dan bukan isu pun ada, tapi disebut dengan dua keadaan, Tirmidhi, At-Tirmidhi contohnya kan, mana yang lebih utama untuk digunakan dan sebagainya ya. Jadi perbezaan itu tidaklah jauh sangat, tapi yang macam ni Ad-Dawraqi ini kita bermula dengan perenggan ini insya-Allah. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut, wa qala al-musannif rahimahullah, dia kata wa rawas Said Al-Jalil, telah meriwayatkan Said Al-Jalil ni sebenarnya dia bukan nama, sebenarnya itu gelaran bagi orang-orang anak-anak buah, anak-anak murid kepada Ahmad Ad-Dawraqi ini, ataupun syekh-syekh yang kita belajar dengan dia, contohnya Al-Fadil, Sahibus Samahah, contohnya itu adalah gelaran-gelaran, dia bukan nama. Jadi telah meriwayatkan Said Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi. Ahmad Ad-Dawraqi ni dia orang Baghdad, di antara anak murid Imam Waqi'. Ada juga yang kata Waqi' ini adalah tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun ada sangkalan di beberapa sudut, tetapi tak apalah, yang pentingnya mereka ini adalah ulama-ulama salaf, ulama-ulama besar yang membawa ilmu-ilmu, membawa nasihat-nasihat agama untuk kita praktikkan berdasarkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau ianya sahih kita ambil, kalau ianya dhaif kita tinggalkan. Dengan sanad dia, dengan sanad Ahmad Ad-Dawraqi ini, dengan sanad dia daripada Mansur bin Zadhan bin Abbad At-Tabi'i, di golongan tabi'i, annahu kana yakhtimul Quran, sesungguhnya dia ini mengkhatamkan Quran. Di antara kita masih lagi membincangkan tentang khatam Quran ni, kita sebenarnya kadang-kadang inspired, betul, kadang-kadang kita rasa macam ya Allah ajaibnya, ya Allah hebatnya dengan apa yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini. Yang ini pun dia meneruskan lagi kata-katanya dengan memberi inspirasi, memberi galakkan dengan cerita-cerita apa yang berlaku di kalangan ulama salafus salih. Okey, mengkhatamkan Al-Quran di antara Zuhur dan Asar, mengkhatamkan Quran juga di antara Maghrib dan Isya, dan mengkhatamkan Quran juga di antara Maghrib dan Isya pada bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Yang pertama mengkhatamkan Al-Quran di waktu Zuhur dan Asar, di antara Maghrib dan Isya, dan pada waktu bulan Ramadan di antara Maghrib dan Isya tu 2 kali khatam Quran. Ada yang
mereka melewatkan isyak, salat isyak pada Ramadan sehinggalah sampai kepada 1/4 malam. 1/4 malam untuk mereka mengkhatamkan Quran. Nak ceritanya maksudnya kalau mereka melewatkan lagi, maksudnya sama ada mereka mengkhatamkan 2 kali atau mungkin lebih, sebab mereka melewatkan sehingga 1/4 malam. Jadi itu cerita-cerita yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah daripada nukilan-nukilan daripada tabi'i Ahmad Dawraqi dan sebagainya. Dan meriwayatkan juga Ibni Abi Daud, anak Imam Abu Daud, dengan sanad yang sahih bahawa sesungguhnya Mujahid, sahabat Nabi, kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya, mengkhatamkan Quran di antara maghrib dan isya pada bulan Ramadan. Okey. Wa ammal ladzi, dan bagi mereka yang mengkhatamkan Al-Quran pada rakaat pada rakaat salat, fala yuhsuna likathratihim, tidak terhingga dan tidak terhitung banyaknya, ramainya orang-orang para ulama mengkhatamkan Al-Quran, para salafus salih mengkhatamkan Al-Quran pada rakaat, pada dalam rakaat salat. Faminhum Uthman bin Affan, di antaranya adalah Uthman bin Affan, wa Tamim Ad-Dari, wa Sa'id ibn Jubair. Wal mukhtar anna dhalika yakhtalifu. Okey. Yang terpilih dan yang kita boleh fahamnya dengan benarnya, dengan betulnya adalah seseorang itu mengkhatamkan Al-Quran mengikut keadaan diri masing-masing. Berbeza di antara keadaan diri masing-masing. Siapa-siapa yang dia kata, okey, lebih baik saya baca terjemahan dia. Dia kata apa? Okey, tentu sahaja yang terbaik di dalam hal ini adalah berbeza-beza bergantung kemampuan individu. Siapa yang memerlukan pemikiran panjang untuk memahami dan menelaah isi Al-Quran, hendaklah ia mencukupkan dirinya dengan membaca apa yang sanggup difahaminya dengan baik. Boleh faham? Maksudnya, kalau dia perlu masa untuk dia memahami Al-Quran. Kalau orang Melayu ni, kalau kita kata paling senang untuk kita bagi tahu adalah orang Melayu paling lambatlah bukan paling lambat, maksudnya agak lambatlah nak memahami Al-Quran, sebab pertamanya dia ada halangan bahasa. Kecuali bagi orang yang belajar bahasa Arab, itu pun dia ada sedikit delay compare dengan orang Arab yang memahami pada awalnya adalah secara literal, makna tu dah dapat dah. Cuma dia perlu sedikit usaha untuk memahami secara berdasarkan tafsiran para ulama muktabar tentang tafsir Al-Quran. Boleh faham yang tu? Itu sebab dia kata kat sini, dia kata siapa yang memerlukan pemikiran yang panjang, maksudnya bukan isu pemikiran yang panjang, maksudnya memerlukan masa yang lebih sikit untuk memahami, memerlukan masa yang lebih sikit untuk memahami, maka dia baca sikit pun tak apa. Jangan banding sangat dengan orang, sebab orang lain mungkin lebih cepat nak faham Al-Quran. Sebab yang dia nak tekankan dekat sini adalah tentang baca Al-Quran, satu baca, yang keduanya faham tu juga. Supaya bila faham kita dapat praktikkan. Bila Al-Quran ini bila kita baca kita dapat pahala masa kita baca, tapi masa kita tak amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kita tak dapatlah pahala amalan. Tapi bagi orang yang memahami Al-Quran, bila dia baca dia dapat pahala, dan bila dia tak baca Al-Quran tetapi dia mengamalkan apa yang Al-Quran bagi tahu berdasarkan kefahaman dia yang betul itu, berdasarkan ulama-ulama dah syarah dan sebagainya, maka ia dapat pahala juga walaupun dia tidak baca Quran pada ketika itu. Itu yang nak disebut dekat sini tentang faham Al-Quran. Okey. Lepas tu dia kata, kalau tak faham boleh tanya balik. Lepas tu dia kata hendaklah mencukup. Okey. Demikian pula dengan mereka yang sibuk dengan menyebarkan keluasan ilmu. Begitu juga dengan mereka yang sibuk dengan mengajarkan ilmu-ilmu, okey, ataupun menguruskan urusan-urusan orang Muslim. Itu sebab kadang-kadang bila ramai juga yang tanya sebenarnya tentang, Ustaz, kami ni sibuk, bila kami nak baca Quran, kami ni macam ni kami nak baca Quran, orang lain boleh baca Quran banyak-banyak. Masya Allah. Allah bagi pilihan dan peluang untuk semua orang buat amal ibadat. Semua orang ada peluang untuk dapat pahala yang besar. Ada kelebihan orang yang baca Quran, ada kelebihan orang yang baca Quran dengan cepat dan faham, ada kelebihan orang yang baca Quran dengan lambat tapi dia usaha untuk faham, ada kelebihan untuk orang yang tak sempat nak baca Quran banyak tapi dia menguruskan hak-hak ataupun urusan-urusan orang lain, menghadirkan kegembiraan dalam hati-hati muslimin dan muslimat. Maka itu semua itu termasuk terutama dalam bulan Ramadan. Buat kebaikan itu macam Nabi sebut, macam diriwayatkan oleh dalam satu hadis tentang Nabi itu cepat buat kebaikan, karihil mursalah, macam angin yang berlalu.
Maksud cepat, Nabi cepat buat kebaikan-kebaikan ini dalam bulan Ramadan. Maka huraian-huraian tentang perkara ini perlu difahami dengan konteks yang secara holistik. Jangan kita rasa macam kita ini tak berpeluang macam orang lain. Memang tak berpeluang macam orang lain berdasarkan calculation kita, tetapi berdasarkan konsep dan konteks yang mana Allah dah berikan kepada kita, maka kita berlapang dada dan kita kejarkan apa yang kita mampu buat. Maka semua itu berdasarkan keikhlasan yang kita jalankan dan kita dapat fokuskan dalam kehidupan kita dan amalan kita. Faham ya? Jadi kita perlu pertama berlapang dada dan sangka baik dengan Allah SWT. Jangan bandingkan. Kita memang automatik kita akan bandingkan, tetapi jangan perkara itu berlarutan sehingga kita timbul rasa macam aku tak sempat nak buat. Dia jadi macam tu. Yang banyaknya nanti adalah merungut. Yang banyaknya nanti adalah keluh kesah dan resah. Maka yang tu yang sebenarnya talbisu iblis, bisikan-bisikan ataupun suntikan-suntikan ataupun cucukkan syaitan supaya kita sibuk dengan memikirkan perkara itu sehingga kita tertinggal. Kita fikir benda tu mungkin makan 1 minit, 2 minit. Kalau kita dah baca beberapa ayat dalam surah Al-Quran, maka dia dapat pahala dah banyak dah. Pertama dapat baca Quran, yang kedua meninggalkan rasa-rasa yang tidak sepatutnya ada dalam hati seorang mukmin. Okey, saya tengok kalau ada soalan. Okey, huruf by huruf tak dapat. Ya, kalau memang kita fikir tentang bacaan, memang itulah ganjaran-ganjaran dia. Bagi orang yang mampu dan ada ruang dan masa, maknanya selepas dia cari, maksudnya bila kita kata ada ruang dan masa untuk baca Quran, maksudnya setiap Muslim kena cari masa dan reserve masa untuk dia baca Quran. Mesti sama ada dia baca Quran dalam dua konteks, sama ada baca daripada mushaf ataupun baca daripada apa hafazan dia. Tak kira lah surah-surah pendek dan ulangan-ulangan ke, tidak ada masalah, janji baca. Tetapi bagi orang-orang yang dah cuba dah dapatkan masa tetapi tidak ada masa kecuali ada masa-masa senggang di antara tugas-tugas dan tanggungjawab terutamanya kerja-kerja hakiki, maka dia kena utamakan kerja-kerja hakiki sebab itu kerja yang diamanahkan dia dan dia melibatkan harta benda dan hak-hak orang lain. Maka inilah manis dan cantiknya apa yang Allah susunkan untuk kita. Maka ada orang dapat pahala banyak baca Quran, ada orang dapat pahala banyak baca Quran dan tolong orang. Jadi itulah semua kebaikan-kebaikan yang Allah akan tulis kepada kita, insya-Allah, dengan syarat ada keikhlasan dalam diri kita, fokuskan dan serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas tu dia kata falyaqtasir ala, kalau ada orang tu sibuk, dia kata sibuk ataupun ghairi dhalika min mahamatid wal masalih ala ammah lil muslimin, dia kata, ataupun selain daripada sebarkan ilmu, mungkin dia kata mahammat ad-din, maksudnya urusan-urusan agama. Contohnya dia buat kerja dakwah, hantar makanan kepada orang susah, orang miskin nak buka puasa, uruskan akaun orang, kan orang masuk duit, kadang kalau tak ada urus akaun, aku nak baca Quran, siapa nak urus akaun, uruslah, aku nak baca Quran ni bulan Ramadan. Masya Allah. Urusan akaun tu agak urgent untuk kita buat, kan, terutamanya kalau siapa yang buat urusan NGO dekat sini, saya rasa dia lebih memahami urusan-urusan yang sebenarnya memerlukan keadaan dan tuntutan yang betul-betul cepat untuk memastikan donation daripada donators ataupun funder ni pergi kepada anak yatim dan diuruskan dengan telus dan sebagainya. Esok nak uruskan yang lain pula, Maka ingatlah bahawa urusan mengutamakan urusan orang muslimin sebab ia berkaitan dengan harta penyumbang, harta dan hak orang yang diberi sumbangan, ketelusan, kejujuran, tidak ada ketirisan, itu semua adalah satu usaha dan yang menyokong kepada kerja-kerja baik yang dianjurkan oleh Islam. Wallahu a'lam, maka itu satu kerja yang bagus dan hebat dan besar. Dia kata wal masalih al-ammah lil muslimin, kebajikan umum kepada orang-orang muslim. Maka bagi orang-orang yang macam ni, Imam Nawawi kata apa? Falyaqtasir ala qadri la yuhsal lahu bisababihi ikhlal ma huwa marsad lahu wala fawti kama lahu wa man lam yakun min haula. Okey. Dia kata maka dia perlulah untuk memendekkan ataupun
tak apa, sikit bacaan tidak ada masalah. Jangan sampai dia kata kat sini, okey, hendaklah cukup dengan ukuran yang tidak merosakkan kesibukannya serta dapat mencapai kesempurnaan bacaan tersebut. Maksudnya, sibuk tetap sibuk tetapi dia dapat baca dengan baik. Janganlah dengan sibuk tu lepas tu dia nak baca juga Quran. Contohnya ada orang tengah duk buat account, ada orang tengah duk buat urusan key in data dan sebagainya, urusan itu, urusan ini, tapi dia nak kejar juga baca Quran sehingga ada kerosakan ataupun kesilapan dalam bacaan dia sebab dia tak boleh nak fokus. Maka itu tidak boleh. Maka siapa yang hafal Quran, dia akan ada teknik dan kemahiran dia sendiri sambil bawa kereta, dia boleh baca Quran, sambil menulis dia boleh mengulang sedikit sebab benda tu dah jadi sebati dengan diri dia, berbanding dengan orang yang tidak sebati lagi Quran dengan diri dia. Kalau dia campur dengan benda lain, dia akan jadi kacau dan kualitinya akan jadi terganggu. Okay? Sedangkan yang tidak termasuk golongan tersebut hendaklah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Okay. Dia kata, tapi dan sesiapa yang tidak termasuk dalam golongan-golongan orang yang sibuk dengan urusan orang muslimin dan muslimat ini, maka dia kenalah banyakkan bacaan Quran semampu mana yang dia boleh baca. Dia kata min ghairi khuruj ila haddin mumil wal hadramah fil qiraah, sehingga dia kata namun tidaklah sampai kepada satu tahap dia rasa bosan dan jemu. Dia rasa bosan dan jemu dan menimbulkan kesilapan, dan cacat merbah dalam bacaan. Itu sebab saya kata tadi ada orang nak kejar sebabnya dengan hadis yang satu huruf itu aku tidaklah menghitung alif lam mim itu satu huruf. Kita biasa dengar hadis itu, betul hadis itu sahih dan sebagainya, tidak ada masalah langsung hadis itu. Cuma isunya jangan kita mengejar tanpa kita memelihara hak-hak ayat-ayat suci Al-Quran kalamullah itu sendiri. Jadi itu hadis itu tidak bertentangan dengan arahan kita menjaga kesucian dan cara bacaan yang betul itu. Tidak ada masalah, tidak ada pertentangan pun. Maka kita banyakkan bacaan Al-Quran bagi kita yang tidak ada kesibukan, bagi orang yang ada kesibukan menguruskan hak-hak orang muslimin, kebajikan-kebajikan orang muslimin, tanggungjawab, maka dia akan uruskan dan dia akan cari masa sedikit untuk baca Al-Quran. Tapi bagi siapa yang tidak ada terlibat dengan keadaan itu, maka dia kena banyakkan baca Quran, tapi jangan sampai baca Quran nak banyak sehingga dia rasa satu masa dia akan rasa macam jemu. Dia akan rasa macam jemu. Itu sebab dalam satu hadis yang lain kita biasa dengar, dia kata, Nabi kata dalam hadis tu, wa in qalla, buat benda tu secara konsisten walaupun sedikit. Sebab Nabi nak pastikan kita buat secara berterusan, itu yang lebih berkualiti. Daripada kita baca, lepas tu kita akan rasa jemu. Mungkin kita tak akan rasa jemu, tapi kalau ia diuji dengan rasa jemu, dan rasa jemu ni datang sebenarnya bila banyak sangat, dia macam overload. Kita jangan salah faham bila saya kata Al-Quran itu overload, seolah macam kita kata Al-Quran itu tidak bagus. Tak, dia bukan isu tidak bagus, tetapi bagi orang yang tidak ready, dia akan rasa berat. Okey, itu sebab kita nak bandingkan dengan orang yang menghafal Al-Quran, dia tidak sama. Bagi orang menghafal Al-Quran, dia akan rasa tenang, dia akan relax, itu mainan dia, dan itu kawan dia. Tapi bagi kita kejar, boleh, tapi dia kata jangan. Sebab bila dah sampai ke tahap jemu, mungkin seseorang tu akan tinggal Quran lama sangat-sangat. Sebab di luar sana, tambah-tambah zaman sekarang, dia ada banyak lagi saingan-saingan yang datang daripada keadaan-keadaan sosial media dan sebagainya. Kita takut nanti sampai ke tahap bila datang jemu, dia akan beralih, Quran akan ditinggalkan lama. Na'udzubillah. Maka nasihat ni bukan nasihat daripada saya, tetapi nasihat daripada ulama-ulama, dan ini adalah kalam Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar, yang dia menasihati kita jangan sampai tahap macam tu. Satu, isu jemu. Na'udzubillah. Semoga Allah bagi kita kekuatan dan Allah bagi kita kemanisan untuk kita baca Quran dalam keadaan kita tidak langsung rasa jemu. Kita doakan yang tu sama-sama. Yang keduanya, dia kata jangan sampai kita silap baca. Makhraj pun lari, sebab bila kita baca banyak sangat, badan manusia dia ada kepenatan. Bagi orang yang biasa baca Quran, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, lembut je. Tapi bagi orang yang mungkin terbiasa dengan bacaan yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, kita tengok otot-otot muscle dekat muka dia pun agak macam strike, dia macam menerik dan sebagainya. Maka itu kaedah-kaedah bacaan. Itu sebab kadang-kadang bila bersukan pun, sebenarnya saya buat contoh, ada bersukan orang pandai simpan energi. Dia main bola ke, dia main hoki ke, dia main takraw, main badminton, dia pandai simpan energi, dan kita akan nampak dia punya rhythm, dia punya pace tu
memang cantik je, sama konsisten sebab dia pandai macam mana nak jaga energi dia. Jadi bila baca Quran pun kita kena pandai untuk jaga energi kita. Bila mana kita pandai baca Quran dengan bagus, kita lepaskan nafas kita tu tidak lama, tidak banyak. Kadang-kadang ada orang dia kena ambil nafas setiap kali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Him tu habis hampir 1/3 nafas dia. Jadi berbanding dengan orang yang biasa baca Quran, mungkin dia boleh kontrol nafas dia Bismillahirrahmanirrahim tanpa dia keluarkan banyak angin. Jadi itu dalam konteks. Nanti boleh belajar dengan guru-guru Quran, ya ustaz tolong ajar saya, ustazah tolong ajar saya macam mana nak baca Quran supaya kita tak rasa letih. Sebab kita rasa letih tu kadang kita tak kena teknik. Membaca Quran satu, tapi teknik membaca Quran satu perkara yang lain. Tetapi kedua-duanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, teknik pernafasan, teknik kita postur badan kita, kena baca Quran tunduk, nanti sepenat. Tak baca Quran, kalau kita perlu angkat sikit Quran dan tegak balik, betulkan tulang belakang, angkat Quran, tak ada masalah. Tidak ada masalah juga kita beralih tempat duduk masa kita contohnya kita dah menghadap kiblat. Contoh ini satu benda juga saya nak kena tegur juga. Kita nak baca Quran tapi disebabkan kita duduk dalam masjid, contohnya kita tak boleh nak berlunjuk sikit kepada kiblat. Jadi macam memang mungkin orang akan rasa ada isu juga tentang perkara ni, tapi isu sekarang ni isu berlunjur dan sebagainya, ini benda subjektif di dalam perbahasan para ulama juga. Tidaklah sampai tahap kita melunjur itu menunjukkan kita tidak hormat kepada kiblat dan sebagainya. Kita mungkin beralih sekejap sebab mungkin sekeliling kita ada jemaah dan sebagainya, kita lenguh. Jadi takkanlah kita nak buat satu ibadah baca Quran dalam keadaan kita lenguh, stres, tak. Jangan macam tu. Ambil masa, ambil keadaan dan kedudukan yang agak santai supaya kita dapat meneruskan bacaan Al-Quran, sebab kita memang nak baca Quran. Bukan kita bercara pasal duduk. Okey? Kecualilah pergi duduk dan letak kaki atas ribu orang. Yang tu na'udzubillah, maksudnya itu cara yang tidak betul lah. Ini saya cakap ni benda keadaan-keadaan kita mengubah posisi kedudukan kita baca Quran sehingga kita dapat baca Quran dengan selesa, sebab kita punya fokus adalah membaca Al-Quran. Wallahualam. Okey, kejap. Duduk dengan dan guna rehal yang betul juga antara faktor untuk, ya betul, itu sebab rehal dan sebagainya. Rehal, kita tak kisah siapa yang rasa dia boleh baca Quran dekat telefon, dia boleh baca Quran telefon, tapi mata akan penat sikit lah biasanya. Tapi kalau rasa macam okey dan dia sibuk, mungkin dekat telefon sajalah cara yang senang dia nak baca Quran, ataupun dia ada mushaf kecil dan sebagainya. Terpulang pada diri masing-masing, janji dia baca Quran dengan betul dan baik, dan kalau boleh dia belajar teknik-teknik untuk dia dapat save ke energi dia supaya dia boleh baca Quran dengan momentum yang lama, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Banyak kita belum lagi masuk kepada hadis. Ini mukadimah Imam An-Nawawi lagi ni. Okey, ini dah baru masuk kepada hadis. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatmu fi yawmin wa lailah wa yadullu alaihi. Okey, tengok Imam Nawawi dia menukilkan apa yang datang daripada para ulama. Dia honest, maksudnya jujur dalam menukilkan sesuatu, tetapi dalam waktu yang sama nak Imam Nawawi buat mari riwayat-riwayat yang lain yang mungkin kita nampak ada sedikit contradiction dengan amalan-amalan yang dinukilkan di dalam perenggan-perenggan yang sebelum ini. Dia kata apa? Dia kata terdapat juga tegahan oleh sekumpulan ulama yang terdahulu tentang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari, ma rawaina bil asanid as-sahihah fi sunani abi Daud wa Tirmidzi wa Nas wa ghairiha an Abdullah bin Amr bin Al-As. Okey, Abdullah an Amr bin Al-As pun bin nama Abdullah juga. Cuma bin Amr bin Al-As bin Umar Al-Khattab, boleh Jadi ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath. Okey, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak faqih ini tidak faham, tidak mampu untuk mentadabbur Al-Quran, siapa-siapa yang baca Al-Quran kurang daripada 3 hari. Hadis ini hadis hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab
dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam qiraat, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal dalam musnad dia. Maka kata la yafqah, maknanya dia adalah kurang dari segi faham, kurang dari segi dia nak menguruskan bacaan itu. Sebab saya kata tadi, baca dan menguruskan bacaan, teknik bacaan itu benda-benda yang berbeza. Dia ada perkara-perkara yang saling bantu-membantu. Jadi ada baca laju sangat. Saya boleh share saya boleh share dalam ini pengalaman saya dekat satu tempat, dekat satu negara yang saya pernah punya, negara Asia. Pergi ke satu nak berjumpa dengan tuan guru tasawuf, guru sufi, kawan saya dari UKM seorang. Pergilah berguru, nak mengambil nasihat dan sebagainya. Boleh saya kongsi pengalaman. Lepas tu pergi satu surau, macam surau tu besar juga, dan kat situ memang perkumpulan orang-orang tarik, orang sufi. Pada mulanya kami ni tidak dikenali, memang tidak dikenali lah. Minta nak jumpa dengan Syekh, tidak diberi izin. Jadi selepas kawan saya bagi intro sedikit, kita kalau nak cepat tu, tapi si campur dia juga ada juga. So, saya pecah-pecah ke? Kejap saya nak tengok. Ada masalah ke dengan suara? Suara Ustaz tu dia macam sangkut macam tu. Ya ke? Okey, kejap. Sebab line tadi macam tak okey sikit. Okey, sekarang dah stable balik. Okey, sekarang dah clear kan? Okey, boleh. Clear. Okey. Jadinya, nak bagi tahu bahawa bila dia cakap macam tu, saya agak terkejut. Kawan saya biasa dengan tarikat ni, dia orang tak terkejut sebab itu mungkin bukan semua tarikat, maksudnya sebahagian. Jadi saya pun kata tak apa, kita tunggu. Bila tunggu, lepas daripada maghrib je mereka mula membaca Al-Quran, membaca Yasin sebanyak. You just imagine, bayangkan macam mana nak habiskan baca Yasin, dan kalau baca Yasin saja 3 kali di antara maghrib dengan isyak, Masya Allah, bacaannya mungkin akan jadi laju dan sebagainya. Dan expectation saya tu memang saya sangsi sikit lah. Jadi bila dengar betul-betul memang bacaannya memang memang laju betul. Makhraj huruf tidak dijaga, dengung panjang pendek pun kadang-kadang dilanggar. Tidak lagi bila kita lihat, itu belum lagi kita lihat kepada jemaah-jemaah lain, pengikut-pengikut lain yang tidak lancar baca tetapi mengikut sebab bacaan itu secara beramai-ramai. Maka inilah keadaan-keadaan yang kita sebenarnya perlu elakkan. Kita perlu elakkan sebab itulah perkara yang berkaitan dengan pertama membaca, yang kedua menguruskan tadbir tu, menguruskan bacaan itu, yang ketiga tadabbur itu, memahami dan kita nak amalkan itu. Jadi itu sebab Nabi sebut dalam ni, dia kata ini huraian dia kata la yafqah itu makna dia adalah kurang fahamnya dan cara pengurusannya kurang baik, dan dia kata meraihkan lafaz-lafaz Al-Quran itu tidak boleh dengan gopoh gapah. Tidak boleh dengan gopoh gapah. Dia mesti secara tenang. Baca Quran mesti dengan tenang. Kalau kita orang baca tapi mungkin dia tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia mungkin baca laju tetapi pada dia itu tenang. Tapi kita sendiri tahu diri kita tenang atau tidak bila kita mengerti bacaan dalam keadaan kita mungkin kita tidak ada kemampuan untuk buat demikian. Jadi hadis ini saya nak bawa satu saya baca dekat satu tempat yang saya jumpa hadis ini secara penuh. Hadis ini secara penuh. Sebab hadis ini sebenarnya adalah potongan sedikit selepas daripada dialog di antara Abdullah bin Amr,
itu adalah kata-kata ini sahaja, tetapi sebelum itu ada beberapa scene yang kita kena faham. Itu sebab bila belajar macam ni, ada perkara yang saya rasa saya perlu untuk ketengahkan dan untuk bagi jemaah faham. Saya rasa saya perlu dan saya kena buat benda tu, dan saya minta izin daripada jemaah juga, daripada penaja dan sebagainya, untuk saya bukan keluar lah, maksudnya untuk share screen satu lagi ni, supaya saya boleh, jemaah-jemaah boleh tengok apa dia punya teks asal dia. Okey, supaya cerita hadis yang nampak pendek tadi tu, la yafqahu man qara al-Quran fi aqall min thalath, itu adalah kata-kata sabda Nabi, tetapi sebelum itu ada yang lain menggambarkan cerita sebenar. Jadi bila kita baca cerita ni secara penuh, maka kita nampaklah apa sebenarnya dialog dan apa sebenarnya isu dan konteks Nabi kata macam tu. Boleh nampak semua ke jemaah? Okey, tengok saya baca ini hadis yang lengkap. Okey. An Abdullah bin Amr annahu qala ya Rasulullah fi kam aqra'ul Quran, qala fi syahr, qala inni aqwa min dhalika, yuraddidu kalam Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa, wa tanaqasuhu hatta qala aqra'uhu fi sab', qala inni aqwa min dhalik, qala la yahu man qara'ahu fi aqall min thalath. Okey, so ini ada sedikit beza man qara'ahu dengan man qara'al Quran, tapi ini di antara perkara yang sampai supaya kita faham hadis itu. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya dia kata, ya Rasulullah, dalam berapa tempoh aku nak baca Al-Quran? Saya nak baca Al-Quran ini dalam berapa tempoh? Tengok secara Abdullah, setara standard Abdullah bin Amr, ni, Nabi bagi berapa masa? Nabi kata fi syahr, dalam masa sebulan. Nabi bagi masa dalam masa sebulan. Okey. Tapi Abdullah bin Amr dia minta dekat Nabi, sebab kita rasa kita boleh buat lebih lagi. Jadi Abdullah bin Amr dia kata, inni aqwa min dhalik, sesungguhnya aku mampu lebih daripada tu. Dan dia pun mengulang-ulang lah kata-kata Abu Musa al-Ash'ari, sebab kata-kata Abu Musa al-Ash'ari ni merujuk kepada, dia kata merujuk kepada salah seorang daripada perawi hadis ini. Salah seorang, sebab yang merawi hadis ini ramai. Jadi di antaranya Abu Musa al-Ash'ari yang sentiasa yang banyak yang di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia seolah-olah mengulang kata-kata Abu Musa al-Ash'ari itu yang terdapat dalam hadis ini, dalam matan sebelum kepada matan hadis yang Nabi cakap tu. Jadi dia kata aku mampu lebih daripada tu ya Rasulullah. Lebih kurang macam itulah cakapnya, beradab dan sebagainya. Wa tanaqasahu, dan Nabi pun mengurangkan lagi sehinggalah Nabi kata apa? Maksudnya dalam hadis ini Nabi bukan kata la yafqahu man qara al-Quran fi aqall min thalath saja, tetapi ada lafaz-lafaz lain, tapi sikit-sikit lah. Yang pertama tadi Nabi kata fi syahr. Okey. Yang kedua bila Ibnu Amr minta lagi kurangkan tempoh, maksudnya bukan kurang. Okey, tengok Abdullah bin Amr bukan minta kurangkan bacaan, jumlah bacaan, tapi mengurangkan tempoh bacaan. Maksudnya dia nak kejar untuk baca satu Quran itu, khatam itu dalam tempoh lebih pendek daripada sebulan yang Nabi bagi. Jadi Nabi kurangkan juga. Nabi kurang, dia kata iqra'hu fi sab', bacalah dalam tempoh 7 hari. Nampak Nabi reduce lagi tempoh untuk Abdullah bin Amr bin Al-As. Lepas tu Abdullah bin Amr al-As dia minta lagi, inni aqwa min dhalik, sesungguhnya aku boleh baca lebih daripada tu, maksudnya lebih cepat daripada tu insya-Allah. Maksudnya lebih kurang macam itulah. Aku boleh baca lebih daripada tu. Inni aqwa, aku kuat, aku mampu nak baca lebih daripada tu, maksudnya dalam tempoh yang lebih pendek. Lepas tu dalam bahasa yang berlapik, Nabi sebenarnya mengurangkan tempoh bacaan untuk Abdullah bin Amr kepada 3 hari. Mula-mula dia bagi 1 bulan, kemudian Abdullah bin Amr minta dia bagi 7 hari, kemudian Abdullah bin Amr minta lagi dia bagi 3 hari. Dalam tempoh dia bagi 3 hari ni, dia tak katalah bacalah dalam tempoh 3 hari, tapi dia kata tidak faqih, tidak dapat memahami Al-Quran dengan betul, dengan bagus, tidak dapat membacanya dengan bagus, siapa-siapa yang baca kurang daripada 3 hari. Jadi boleh nampak tak apa yang nak disampaikan di dalam hadis ini secara tepatlah, supaya kita sama-sama faham sebenarnya konteks hadis itu
Dan sebenarnya bukan dia datang tiba-tiba je Nabi cakap macam tu sebagai satu hadis. Ia adalah hasil ataupun reaksi Nabi ataupun respon Nabi kepada soalan Abdullah bin Amr. Okey. Jadi itulah secara ringkas ke tak ringkas ke, tapi yang pentingnya kita kena fahamlah benda ni. Itulah perkara yang kita kena faham supaya ianya menjadi satu kefahaman yang betul. Supaya kita dapat menyebarkan dan menyampaikan kepada orang lain dengan konteks yang betul juga dan wajar juga. Sebab kita berhadapan dengan macam-macam jenis orang. Ada orang yang baca laju, ada orang yang dah biasa hafal Quran. Kita sebenarnya kita tak payah cakap banyak dah sebenarnya. Kita mungkin kita bersembang dengan kawan-kawan satu seangkatan dengan kita, kawan-kawan yang mungkin lebih rendah daripada kita. Rendah tu maksudnya bukan kita menilai, tapi dia mungkin baca, nak belajar baca Quran dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya untuk kita memahami ilmu supaya selain daripada kita dapat himpun pahala baca Quran, kita dapat juga himpun pahala kita berdakwah. Semoga dengan kita berdakwah itu, kalau kita tak baca Quran pun orang yang lain baca Quran dengan sebab kita berdakwah, kita dapat pahala yang sama juga insya-Allah, dan sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis yang lain tentang fadilat atau kelebihan kita buat kerja dakwah ini. Dan seterusnya. Okey, Imam Nawawi bercakap juga tentang waktu untuk kita mula baca Quran, mula dan khatam Quran. Tentang waktu bermula baca Quran dan menghabis khatamkan Al-Quran itu adalah bergantung kepada pilihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Pilihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Okay? Mengikut kembali kepada pembaca masing-masing. Siapa yang nak khatam Al-Quran daripada dalam seminggu sekali, Osman, dia boleh ambil contoh sebagaimana Osman mula pada malam Jumaat dan mengkhatamkan Al-Quran pada malam Khamis. Siapa yang nak khatamkan Al-Quran dalam tempoh seminggu lah. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini pendapat dia lah. Yang paling afdal dia kata untuk mengkhatamkan Al-Quran khatmatan bil lail wa khatmatan wa ukhra bin nahar, pada waktu malam sekali, pada waktu siang sekali. Maknanya siapa yang nak menjadikan khatam pada waktu siang itu adalah pada hari Isnin, pada 2 rakaat fajar. Maknanya ulama mengutamakan khatam Quran ini di dalam solat sebenarnya sebab dapat gandaan-gandaan pahala. Baca Quran di luar solat dapat pahala, banyak pahalanya. Okay. Baca Quran di dalam solat pun lebihlah pahalanya sebab berada di dalam ibadat di dalam ibadat. Ibadat di dalam ibadat. Jadi perkara khatam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Ataupun selepasnya, tak kisahlah, tapi dia utamakan rakaatul fajr, maksudnya pada subuh, pada solat subuh. Dan menjadikan khatam Al-Quran pada malam itu adalah malam Jumaat pada 2 rakaat maghrib, rakaat pertama dan kedua lah, sebab itu yang kita baca surah pun, ataupun selepasnya, selepas maghrib, ataupun liyastaqbil awal nahar wa akhirahu, ataupun dia mengutamakan pada awal pagi, pada awal siang, ataupun dan di akhir siang belah petang. Okay? Dan meriwayatkan Ibn Abi Daud daripada Amr bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka ini suka untuk dikhatamkan Al-Quran itu pada awal malam, ataupun awal siang, maksudnya belah pagi ataupun lepas maghrib, lepas maghrib ataupun belah pagi, siang belah pagi, belah malam selepas maghrib. Wa an Talhah bin Masraf At-Tabi'i Al-Jalil, okey, daripada Masraf atau Musrif At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam, dia kata siapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada apa-apa ketika daripada waktu siang, di belah siang, maka malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga dia petang. Okay? Dan siapa yang mengkhatamkan Al-Quran pada bila-bila masa, pada waktu malam, maka malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga dia sampai waktu pada waktu pagi. Wa'an Mujahid, daripada Mujahid dan selainnya jugalah. Okay? Dan kita tengok, okay, ini yang dibawa lah, yang dinukilkan, tetapi berkaitan dengan perkara gaib, kita perlu melihat kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tak boleh berpegang. Maka kita tengok di bawah ini dibawakan dalil. Imam Nawawi dia kata apa? Kami meriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad,
ala hifdhihi wa jalalatihi wa itqanihi wa bara'atihi Abi Muhammad Ad-Darimi, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata idza wafaqa khatmal Quran, bila bertepatan, apabila bertepatan, dia kata kejap, saya nak tengok terjemahan dia daripada Sa'ad bin Waqqas, apabila khatam Al-Quran tepat pada awal malam, tepat pada awal malam, okey, apabila khatam Al-Quran itu berlaku pada tepat pada awal malam, maksudnya adalah tempoh, kita nak kata awal malam itu maksudnya kalau dalam tempoh 1/4 malam yang pertama itu kita kata awal malam lah. Tapi ulama bila disebut dia kata selepas sama ada dalam solat maghrib ataupun selepasnya sedikit. Jadi dia kata kat sini, dia kata dalam hadis ini, dia kata kalau bertepatan tepat kena waktu kita khatam Quran itu pada awal waktu malam, maka malaikat akan selawat ke atasnya sehingga pagi. Siapa yang bertepatan khatam Al-Qurannya pada akhir malam, maka malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga dia petang. Dia sampai ke belah petang. Maka sehingga pagi malam. Wa wafaqa khatm Al-Quran sallat alaihim hatta yumsi. Yang hadis ini yang saya confuse sikit. Ini confuse sikit. Okey, sebab kalau bertepatan akhir malam ni dah malam dah. Maksudnya akhir malam ni mungkin dia meraihkan sehingga pagi. Boleh faham tak? Sebab kalau kita tengok terjemahan, siapa boleh faham dengan terjemahan ini? Boleh faham, tapi saya rasa mungkin saya ubah sedikit. Makna bukan ubah apa, ubah konteks supaya kita faham. Saya terangkan tu. Maksudnya siapa yang khatam Quran tu kena pada awal malam, maka malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga pagi. Siapa yang bertepatan khatam Qurannya itu pada akhir malam, maka malaikat akan berselawat ke atasnya sehingga dia petang. Sebab petang mari dulu sebelum akhir malam, betul tak? Tapi bila saya tengok balik, saya faham dekat sini adalah bila kita sebut akhir malam maknanya dah dekat dengan subuh. Betul tak? 1/3 malam tu dekat dengan subuh dah. Maksudnya dekat situlah tempat mustajab doa dan sebagainya. Dekat akhir dah malam dah. Lepas habis akhir malam tu bila apa dia yang datang? Yang datang adalah pagi, subuh. Maka itu dah consider pagi. Jadi bila bertepatan itu maksud yang dekat sinilah. Bila bertepatan je waktu khatam itu waktu itu, maka malaikat akan berselawat ke atas dia daripada waktu itu sehingga dah waktu petang pula. Maknanya pagi dan petang sehari semalam. Khabar ini kalau ikut standard dia, kalau tengok dekat sini, saya highlightkan kat sini, dia sebenarnya mauquf dhaif. Hadis ni mauquf. Mauquf ini di antara nama ataupun jenis hadis dhaif jugalah. Dan dia pula dhaif, okey. Tapi kalau riwayat yang datang daripada Sa'ad, hadis ini hasan. Itu kata-kata Imam Ad-Darimi. Kata-kata Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi imam besar, imam yang hebat, yang masyhur, banyak jasa-jasanya, tetapi dari segi hadis, dari segi pengklasifikasian hadis, agak kurang kita melihat kepada status hadis oleh Imam Ad-Darimi. Wallahu alam. Itu sebab di dalam takhrij kitab Al-Lawami' ini dia tetap dengan bagi tahu mauquf dhaif. Walaupun Imam Nawawi bawa mari, boleh faham saya cakap ni? Walaupun Imam Nawawi dia bawa mari, dia kata hadza hasan an Sa'd. Kalau terjemah kat sini pun dia kata asar ini, perkara ini, kata-kata kilat ini adalah hasan mengikut jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kata-kata siapa? Kata-kata Imam Ad-Darimi. Okey. Imam yang hebat. Tetapi setelah ditelusuri, adalah dibuat takhrij, tengok apa yang Muhyiddin Mastu bagi tahu. Dia kata hadis ini, asar ini mauquf dhaif. Okey. Dan dia kata kat sini, kalau tengok kat sini, waqad nas al-Hafiz Ibn Hajar al-Imam An-Nawawi fi tahsinihi. Imam An-Nawawi mentahsinkan. Imam Nawawi menghasankan riwayat ini. Tetapi Imam Ibn Hajar al-Asqalani naza'a ini tidak bersetuju dengan Imam Nawawi. Jadi bila kita bagi tahu dah hari itu, Imam Nawawi hidup hampir 100 tahun sebelum kedatangan Ibn Hajar. Jadi dalam tempoh itu sebenarnya berlaku banyak lagi
analisa terhadap riwayat-riwayat dan hadis-hadis di dalam agama kita, dalam kitab-kitab hadis ini. Jadi itu sebab Muhyiddin Mastu dia meletakkan statusnya adalah tetap mauquf dhaif. Jadi hadis itu tidak kuatlah untuk kita pegang dan jadikan hujah. Tetapi ia tidaklah menafikan bahawa kita boleh dan bagus untuk khatam Quran pada akhir malam. Isu dia sekarang ni isu malaikat berselawat itu sahaja. Fadilat tetap ada fadilat. Boleh faham? Saya bukan menafikan hadis ini walaupun dia dhaif, dia tidak menafikan fadilat. Boleh faham? Dia hanya menafikan isu tentang malaikat berselawat sehingga pagi dan malaikat berselawat sehingga petang. Saya harap jemaah ni, kita ni sama-sama bila saya terang apa semua tu, kita makin lama makin faham dan kita tidak menimbulkan apa-apa polemik. Kalau macam tu yang ni tak boleh lah. Tak, dia bukan macam tu. Bila saya kata macam tu, kalau macam tu tak elok kita nak khatam bila, tak, bukan isu macam tu. Isu mengkhatamkan Al-Quran pada waktu malam, pada waktu akhir malam, kan itu waktu-waktu yang bagus untuk kita solat dan kita baca Quran. Dia tidak langsung ada penafian dan pertentangan dengan dhaifnya riwayat ini. Dhaifnya riwayat ini kita fokus kepada isu malaikat berselawat ke atas orang-orang yang disebut di dalam hadis ini. Boleh faham kalau tak faham terus tanya, saya lebih senang supaya kita tidak tinggal benda-benda yang kita tak faham. Takut nanti salah faham pula yang sampai kepada orang lain. Okey Ustaz. Okey, hadis 312. Okey, 312. Okey. Adakah maksudnya kita betul-betul khatam Al-Quran setelah kita faham apa maksud semua ayat? Okey, dia tidak membawa makna macam tu. Pada awalnya nak bagi tahu kata boleh khatam Quran walaupun kita tak faham. Tapi eloknya kalau kita khatam Quran dalam faham. Tapi kalau kita nak kejar khatam Quran itu, okey, dan faham tu kita cuba faham sekadar mana yang kita mampu, maka kita khatamkan Quran dulu. Sebab di dalam bulan puasa terutamanya, dalam keadaan-keadaan lain kita memang disuruh banyakkan baca Quran. Saya harap benda ni tidak ada contradiction. Kita disuruh baca Quran. Yang pertama sekali, memang Quran ini special sebab kita baca saja tanpa kita faham. Dan memang dah sepakat ulama al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi ibadat kalau kita baca dia. Boleh faham? Jadi kita kejarkan baca Quran itu dengan bacaan yang betul dan tepat tajwid, meraihkan segala hak-hak ayat-ayat Al-Quran itu dan kita baca dengan baik. Kita tak faham, itu jatuh nombor 2 dah sebab kita dah raihkan dah, sebab kita fokus kita nak baca Quran dulu. Okey. Lepas tu dia datang kepada ranking ataupun keadaan bagaimana yang lebih baik daripada itu. Okey, yang lebih baik daripada itu adalah baca dengan tepat, baca dengan betul, baca dengan banyak dan ada fahamnya. Ada orang mungkin faham secara surface dan dia dapat amalkan. Okey. Datang lagi peringkat yang lebih tinggi adalah dapat baca dengan bagus, dapat baca dengan banyak, dapat faham dengan lebih bagus. Mungkin berbeza dengan faham yang sebelum ini. Maka tingkatan-tingkatan itu akan datang. Dapat baca lagi, dapat faham dengan bagus lagi, dapat mengajak orang baca Quran dengan bagus lagi. Itu peringkat-peringkat yang seterusnya. Maka kalau nak tunggu kita faham semua dengan kita orang ajam, orang Melayu, mungkin akan mengganggu juga kita baca Quran dan untuk kita khatam Al-Quran, terutama dalam bulan Ramadan ini. Boleh faham? Maksudnya boleh, tak ada masalah, baca je, fokus untuk khatam Al-Quran dulu, sambil pada waktu-waktu yang lain kita fahamkan Al-Quran, insya-Allah. Okey, boleh baca. Maksudnya khatamkan Al-Quran, tapi dengan syarat utamanya adalah menjaga makhraj huruf, panjang pendeknya dulu. Okey, jadi kalau dah settle yang tu, boleh kejarkan khatam Al-Quran, dapat pahala membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran. Belum lagi lah maksudnya kita dapat pahala orang yang mentadabbur Quran dan faham Quran dengan baik. Maka tambah lagi usaha sikit, faham sikit tak apa, baca lagi Quran. Lagi sekali nanti khatam Quran, makin kedua kita makin faham pula. Sekali lagi baca tentang kisah Nabi Musa, makin faham lagi. Maka setiap tahun itulah sebenarnya progres seorang Muslim dan mukmin. Kalau kita rasa kita dah faham dah kali ni, kadang-kadang kita susah pula macam mana
aku dah faham dah. Sebenarnya kita rasa kita faham, tapi sebenarnya bila kita belajar lagi banyak lagi kefahaman-kefahaman yang datang bila kita baca Quran dan kita belajar Al-Quran. Selain daripada kefahaman, kita punya semangat dan kita punya motivasi untuk menyampaikan pula kepada orang lain. Itu satu lagi tingkatan-tingkatan amal yang lain hasil daripada kita baca Quran dan kita faham. Saya harap saya dapat menjawab soalan tu, insya-Allah. Kalau tak faham lagi, boleh lagi tanya, tidak ada masalah, insya-Allah. Okey. Selepas itu kita pergi kepada hadis ya, kepada fasal yang seterusnya. Dia kata kat sini waktu-waktu terpilih untuk kita baca Al-Quran. Okey. Sesungguhnya dia kata waktu paling bagus sekali, waktu paling afdal nak baca Quran adalah dalam waktu solat. Dalam waktu solat. Macam saya sebut tadi kan, saya sebut tadi tu bukan ulama ikut, maksudnya saya menyebut itu berdasarkan pembacaan-bacaan saya sebelum ni, dan kita tengok kat sini Manawi pun menyebut perkara yang sama juga. Maka inilah mazhab ulama. Maka paling bagus sekali baca Quran adalah di dalam salat. Di dalam salat. Dan Nabi, bukan kita tengok riwayat-riwayat yang kita baca sebelum-sebelum ni lah. Nabi khatam beberapa surah di dalam rakaat pertama dan beberapa surah lagi dalam rakaat kedua. Para sahabat seperti mana yang dinukilkan, sahabat-sahabat mengkhatamkan Al-Quran di dalam rakaat-rakaat salatnya. Okey. Dan mazhab Syafi'i dan selain daripada mazhab Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa memanjangkan qiyam, memanjangkan berdiri di dalam solat dengan membaca Al-Quran itu adalah lebih baik daripada memanjangkan sujud dan selain daripada sujud. Sebab kita boleh juga panjangkan duduk di antara dua sujud, panjangkan rokok, panjangkan i'tidal, panjangkan apa lagi? Panjangkan duduk selepas memberi tahiyat akhir untuk baca doa dan sebagainya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab-mazhab lain, dia kata memanjangkan tempoh berdiri di dalam solat dengan membaca Al-Quran itu adalah lebih baik daripada kita memanjangkan tempoh kita duduk dalam sujud dan tempat-tempat lain. Adapun membaca Quran di dalam pada keadaan selain daripada solat, di luar solat, okey, maka yang lebih baiknya adalah adalah pada waktu malam. Bila pada waktu malam tu, separuh yang terakhir di dalam waktu malam itu. Okey, afdal minal awal, separuh pada waktu akhir itu adalah lebih baik daripada waktu yang separuh yang pertama. Janganlah pula bila kata macam tu, okey, badan kita dah tahu dah kita tak larat, tapi bila kita faham kata baca Quran ni separuh malam terakhir yang bagus sebenarnya. Separuh malam pertama tak bagus. Sebenarnya salah benda tu, bukan salah tak bagus, kurang sikit itu saja. Dan lepas tu dia tidur langsung tak baca, awal malam pun tak baca, akhir malam pun tak baca, maka rugilah. Maka kalau tak boleh nak baca, maka badan kita penat dengan kerja dan sebagainya, wallahu alam, kita tak dapat nak baca pada akhir malam, maka bacalah pada awal malam, tidak ada masalah langsung. Kita bercakap tentang waktu yang lebih baik untuk baca. Waktu lain memang baik juga untuk kita baca Quran, bila-bila nak baca Quran pun boleh. Dan bacaan Quran di antara Maghrib dan Isya adalah bacaan yang disukai ataupun disuruh. Sebabnya di antara Maghrib dan Isya ni biasanya tempoh kita masih lagi mata tak mengantuk. Waktu fresh kita lepas mandi biasanya, waktu mandi petang tu mandi sebelum Maghrib tu kan, dan waktu itu fresh lah, berbanding dengan kita dah lepas waktu Isya dan mungkin dah sibuk balik dengan perkara-perkara lain, dan mungkin pada waktu itu kita dah penat. Dan mungkin wallahu alam, dalilnya tidak ada yang secara spesifik, tapi ini pengalaman-pengalaman dan nasihat para ulama lah. Adapun bacaan pada waktu siang yang baiknya adalah selepas solat subuh. Selepas solat subuh. Ada yang kata tadi macam kita jumpa dalam nukilan tadi adalah dalam solat subuh sendiri 2 rakaat itu. Dan juga tidak ada tegahan untuk kita baca Quran pada bila-bila masa pun. Tidak ada tegahan pun sebenarnya. Walaupun kita baca Quran pada waktu ditegah untuk kita solat. Kan ada waktu-waktu diharamkan kita solat, ditegah daripada kita solat. Pada ketika itu kita baca Quran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah langsung. Okey. Katakanlah ada tegahan solat selepas waktu asar, solat sunat lepas waktu asar. Boleh baca Quran masa tu? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa amma ma hakahu Ibni Abi Daud. Adapun apa yang diriwayatkan, apa yang dihikayatkan, dinukilkan, diceritakan oleh anak Imam Abi Daud ini,
daripada Muaz bin Rifa'ah rahimahullah, daripada syekh-syekh mereka, syekh-syekh mereka, masyikhah ni makna dia apa? Wal kha wa huwa ahad jumu' lafz syekh. Okey, nisbah masyayikh. Okey, maksudnya daripada syekh dia lah, daripada syekh dia ataupun daripada syekh-syekh dia, daripada perguruan dia lah, dalam arti, dalam terjemahan yang lebih mudah, dari perguruan dia, annahum karahul qira'ah ba'da al-'asr, bahawa ada yang mengatakan di kalangan mereka, mereka tidak menyukai ataupun menegah membaca Al-Quran selepas waktu asar. Mereka berkata bahawa sesungguhnya itu adalah pengajian orang Yahudi, maksudnya satu ritual ataupun tradisi orang Yahudi. Dan perkara ini sebenarnya Imam Nawawi kata faghairu maqbul wala asla lahu. Perkara ini tidak boleh diterima dan tidak ada asal pun, walaupun ada riwayat tentang itu, tetapi perkara ini tidak ada asal, tidak ada sumber. Imam Nawawi kata wa yakhtar min al-ayyam, maka seseorang itu boleh memilih daripada hari-hari yang ada, Jumaat, Isnin, Khamis, hari Arafah, hari Ashar, Ashrul Awal min Dzulhijjah, 10 akhir daripada Ramadan, dan daripada bulan-bulan Ramadan, daripada hari-hari lain, ikutlah. Dia ada bagi kat sini tu contoh-contoh hari-hari yang afdal sahaja. Maka kita boleh faham tentang baca Al-Quran ni, kita bacalah bila-bila kita nak baca, tidak ada masalah, walaupun hari itu dan masa itu kena pada tempoh-tempoh dan masa diharamkan ataupun ditegah untuk kita baca Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan itu kita bacalah Quran banyak-banyak, kita bacalah Quran dengan baik. Dan saya selalu tegur lagi ni, kalau kita dengar orang baca Quran, diam. Kalau kita dengar orang baca Quran, kita diam. Okey, kita diam. Ataupun kalau kita rasa kita nak baca Quran, kita pergi tempat lain. Tapi kalau kita pergi tempat lain ni, kadang-kadang kita sendiri rasa, aku ni lari daripada orang baca Quran ke? Itu pun satu benda yang kita rasa juga. Ataupun bila kita lari, mungkin orang kata, kenapa aku baca Quran takkan nak lari? So, pegang sajalah dengan apa yang Allah sebut, idza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila dibacakan kepada Quran, dibacakan Al-Quran, maka diam. Diam dan dengar. Maka itu juga adalah ibadat, sebab kita ikut apa yang Allah suruh. Saya rasa saya kena berhenti. Betul? Lepas ni ada majlis kan? Puan moderator? Ya, betul Ustaz. Okey, saya kena berhenti dan saya tengok kejap. Saya masih dalam tadi. Okey, kejap saya jawab sikit. Ada masa tak 2-3 minit lagi? Boleh, saya silakan. Boleh kejap. Saya nak jawab yang soalan Puan Iksum ni. Saya masih tak jelas apakah maksud hadis 312 kaitan jangka masa khatam kurang dari 3 hari dengan kefahaman yang dibaca. Okey. Kalau sebab hadis ini merujuk kepada situasi dan condition Abdullah bin Amr. Kan pada awal tadi dia tanya Nabi, berapa lama yang tempoh yang aku boleh baca Quran untuk aku khatam Al-Quran? Dia kata dalam tempoh 1 bulan Nabi bagi. Lepas tu dia kata aku boleh baca lebih pendek daripada itu untuk khatam Quran. Nabi bagi 7 hari. Nabi dia minta lagi untuk pendekkan tempoh. Nabi kata orang tidak boleh memahami Al-Quran, tidak boleh faqih Al-Quran, tidak boleh faham dengan baik Al-Quran dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Sebab benda tu sebenarnya logik je sebenarnya. Kalau kita baca laju, macam mana kita nak faham? Terutama kita orang awam. Setara Abdullah bin Amr bin Al-As pun sebenarnya Nabi pada awalnya bagi sebulan, tapi dia minta Nabi raikan. Nabi ni bagus sangat-sangat, berakhlak, dan dia meraihkan para sahabat yang minta. Dia bagi, tapi dia ada had dia bila dia kena cut off. Sebab dia faham sangat-sangat, dia faham dan dia memahami sangat-sangat setakat mana boleh difahami Al-Quran itu mengikut kategori-kategori manusia. Jadi kalau Abdullah bin Amr pun sebenarnya itu tahap yang Nabi bagi, apatah lagi kita. Tapi sebab memang kalau kita tengok, siapa yang baca laju, dia mungkin lambat jadi faham. Tapi kalau dia baca lambat sikit, dia ambil masa untuk baca dan faham. Baca dan faham. Saya tak nak buat perbandingan dengan perkara lain, tapi kita buat perbandingan bukan nak bandingkan. Memang Al-Quran paling bagus, tapi cuma nak bagi tahu, okey, kita baca Quran laju, dahlah satu bahasa kita bukan bahasa Arab satu. Yang keduanya, ia adalah bahasa Al-Quran yang mempunyai hukum hakam. Okey, berbanding dengan surat khabar. Kita baca surat khabar laju-laju. Kita boleh baca surat khabar, satu perenggan contohnya, satu muka surat contohnya, kita boleh baca dalam tempoh 2 minit atau 3 minit. Kita boleh faham tak? Ataupun kita kena ambil masa lagi lama untuk kita faham betul-betul isi surat khabar. Surat khabar, newspaper itu. Jadi
Kalau kita ambil masa yang lebih sikit, mungkin kita lebih faham lebih sikit. Sama juga dalam konteks Al-Quran ini lebih lagi sebenarnya, sebab Al-Quran pertama dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa kita, dan keduanya kita perlu memahami sebab di dalam tu ada makna-makna yang tersirat dan makna-makna yang tersurat dan hukum hakam dan akhlak-akhlak yang kita kena fahami dan amalkan. Wallahu a'lam. Jadi tempoh masa dan kefahaman itu memang sebenarnya sinonim sebenarnya. Itu sebab dalam Imam Syafi'i, saya bagi contoh, Imam Syafi'i di antara syarat dia kata kalau siapa yang nak faqih dalam berilmu, menuntut ilmu, dia kata tulus zaman. Panjang dan lamanya menuntut ilmu itu menunjukkan salah indikator kita boleh faham. Kalau menuntut ilmu cepat, ada orang boleh faham tapi secara majoriti ni susah nak faham. Jadi perlu kepada masa, perlu kepada usaha untuk kita faham dan kita menelaah ilmu. Jadi konteks hadis ini adalah konteks merujuk kepada konteks Ibn Umar, orang Arab, sahabat Nabi yang kecil pada ketika itu, Ibn Amr, Abdullah bin Amr. Setara itu pun Nabi bagi tempoh-tempoh yang tertentu, dan akhir sekali Nabi bagi tak boleh lebih daripada 3 hari sebab perlu pada masa itu untuk memahami. Macamlah cikgu kata, awak baca buku ni 2 hari, saya bagi masa awak 2 hari, baca 15 muka surat dan faham. Saya baca sehari je, bolehlah baca. Saya nak baca setengah hari boleh tak? Jangan kurang daripada setengah hari. Sebab cikgu dah tahu lah, kalau baca kurang daripada setengah hari, tajuk itu awak tak akan faham. Susah nak faham berdasarkan pengalaman dia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perusahaan ilmunya, jazakallahu khair. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafaratul Asr. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perusahaan ilmunya. Jumpa lagi insyaAllah. Dan kita teruskan jemaah sekalian untuk sesi seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Syahrizal. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi